Okay, so kita sambung yang ni. Muka surat apa 86. Okay, dia kata Adnan mengayuh basikal dengan laju dia 8 meter per saat. Dia memecut 0.8 meter per saat kuasa 2. Ni memecut. So dia pecutan lah selama 5 saat. Ni masa. Hitung laju akhir basikal Adnan itu. So bayangkan Adnan dia kayuh basikal dengan 8 meter per saat. So 8 meter per saat ni adalah laju awal. Ni laju awal. Dia tanya laju akhir. Berapa laju akhir? Dia dah bagi dah memecut sebanyak 0.8. So 0.8 tu adalah pecutan. Pecutan. Dalam masa 5 saat. 5 saat ni masa. So itulah information yang dia bagi. Apa formula nak kira pecutan? Siapa ingat? Macam mana nak kira pecutan? Tengok balik formula. Apa formula nak kira pecutan? Respon. Tak ingat? Last week dah belajar dah. Formula nak kira pecutan. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Ya, betul. Perubahan laju maksudnya laju akhir tolak laju awal So laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Dapatlah pecutan. Cikgu buat kat sini lah pecutan. Dapatlah pecutan. So laju akhir tak tahu kan? Laju akhir tak tahu. Kalau tak sebenarnya kan formula ni kan, kalau dalam fizik kan dia punya formula laju akhir tu V. V. Sekejap simbol dia V. Laju awal U. Masa T. Time. Dapat pecutan. Pecutan A. Acceleration A. Ni simbol-simbol lah. Apa ni? So kan kita nak cari laju akhir kan. Laju akhir V. So V tolak dengan laju awal bahagi masa dapat pecutan. Jadi kan kat sini. Sekejap. So laju akhir kamu tak tahu kan nak cari. So buat V, simbol V. Lepas tu laju awal, buat apa tadi laju awal? 8 kan? So tolak 8. Lepas tu per dengan masa 5 saat. Dapatlah pecutan dia sebanyak 0.8. So boleh tak cari V? Boleh. Macam mana nak buat? Kalau sebelah kiri pecahan, yang kanan pun buat pecahan. Lepas tu darab silang. Boleh kan? Jadi V tolak 8 darab dengan 1. Jadilah V tolak 8 kan? Ini 0.8 darab 5. Apa? 0.8 darab 5. Dapatlah 4. Lepas tu nak cari V. V letak sebelah kiri, yang lain semua pindah kanan. Negatif 8 pindah jadi apa? Ya, positif 4 kan? Negatif 8 pindah jadilah positif 4. So, ya Allah, salah ke?
V sama dengan 4. Okey, negatif 8 pindah jadi apa? Respon. Positif 8. So, V sama dengan 4 tambah 8 berapa? Okey, 4 tambah 8. 12. So, V jadi dapat dah laju akhir dia. So, laju akhirnya adalah 12. So, unit dia apa? Dia samalah macam laju awal tadi. Laju awal kan 8 meter per saat. So, laju akhir dia, unit dia adalah meter per saat lah. 12 meter per saat. Dapat 12 meter per saat. Boleh? Faham ke? Faham kan? Okey. Cikgu, itulah cikgu prefer kamu wakilkan kepada huruf macam laju akhir V. Okey, laju awal U. Bahagi masa T, time. Sama dengan pecutan. A itu acceleration. Acceleration. Pecutan. Ni ambil simbol English. V ni velocity. Final velocity. U initial initial velocity yang laju awal. Okey. Next, kita buat yang ni pula. Nombor 2. Sebuah kereta memecut dengan 12 kilometer per jam per saat. Okey, dia kata memecut. So kalau memecut ni adalah apa? Ni adalah pecutan. Okey, buatlah simbol A, pecutan. Macam tu. Okey, selama 5 saat. Ni time lah masa. Selama 5 saat untuk mencapai 110 kilometer per jam. Ni laju apa untuk mencapai. So, dia kata hitung laju awal. Okey, so 110 km per jam adalah laju apa? Respon. Seratus sepuluh tu mewakili laju? Ya, betul. Laju akhir. Okey, V. So, hitung laju awal. Dia suruh cari hitung laju awal. So, U. Okey, so kita pun masuk dalam formula. Mana tadi? Baik. Okey. Jadi formula kita laju akhir tolak laju awal bahagi masa dapat pecutan. Okey. Jadi laju akhir 10. Laju awal tak tahu. Per dengan masa 5 tangan. So dapat pecutan nanti dapat over 12. Okey, so buatlah dia punya ni. Carilah U dia. Okay, so kita buat apa? Sebelah kiri pecahan, sebelah kanan pecahan. Lepas tu darab silang. So 110 tolak U. Darab dengan 1. Mestilah jadi 110 tolak U. Yang ni 12 darab 5. 60. Boleh tak cari U? Boleh. Macam nak buat? Dapat apa? Letak abjad sebelah kiri. So U. Tapi kat sini negatif kan. So kita buatlah negatif U. Sama dengan 60. Ni pindah jadi apa? 110 pindah jadi apa? Positif 110 bila pindah jadi? Negatif kan? Negatif 110. Okey. So jadi negatif U sama dengan 60 tolak 110 apa? Negatif 50 Okey, negatif 50. Negatif 50. Tapi kat sini negatif U tau. Cikgu bukan nak negatif U. Cikgu nak U. So apa jawapannya? Respon. Negatif U sama dengan negatif 50. Kalau U sahaja, cikgu nak U. Ya, kalau U sahaja 50 lah. Betul. Okey, dapat. Kenapa negatif U sama kenapa U dapat 50? Sebab kan cikgu kata hari tu negatif U tu maksudnya maksudnya kat depan ni 1 tau. Negatif 1 U. So kalau nak cari U,
So kamu akan buat negatif 50. Nanti bahagi dengan negatif 1 kan. Tu yang dapat positif 50 kan. Negatif 50 bahagi negatif 1. Negatif bagi negatif kan positif. So dapatlah positif 50. Tu yang dapat 50. Boleh. Ataupun kamu buat je lah, tengoklah negatif U sama dengan negatif 50. So kalau U je mestilah 50. Okay. So dapatlah dia punya laju awal. Okay. Laju awal dia adalah 50. Unit apa unit dia? Apa unit dia ni? Cuba tengok dalam soalan. Adakah unit dia meter per saat? Tidak. Unit dia apa? Ya, kilometer per jam. Kilometer per jam. Sebab kat sini kan laju akhir kan dia bagi yang 110 ni kan kilometer per jam. Mestilah laju awal pun kilometer per jam. Okay. 4 kilometer per jam. Okay, next. Nombor 3. Okey, sebuah bas berhenti di hadapan sebuah lampu isyarat dengan U kilometer per jam. Oh, dia berhenti. Sebuah bas tu berhenti. So, kalau berhenti di hadapan sebuah lampu isyarat. Okey. Okey, sebuah bas berhenti di hadapan sebuah lampu isyarat daripada U kilometer per jam dalam 12 saat. Diberi niah pecutan bas itu ialah 5 kilometer jam per saat. Hitungkan nilai U. Maksudnya, bayangkan bas. Okey, di bas kan. Bayangkanlah ni bas. So, dia tengah bergerak. Okey, dia tengah bergerak dengan laju dia. Laju awal dia, tak tahulah dia tak bagikan dengan laju awal dia. Dia tengah bergerak, lepas tu dia nampak traffic light kan, dia nampak lampu isyarat. So bila dia nampak lampu isyarat, dia akan stop, dia akan berhentilah, dia akan berhenti. So laju akhir dia, berapa laju akhir dia masa dia tengah stop ni? Respon. Asalnya bas ni tengah bergerak, lepas tu dia berhenti di lampu isyarat. So, masa dia tengah bergerak, lepas tu dia berhenti. So, bila dia berhenti, bila dia stop, ni adalah laju akhir. So, berapa laju akhir dia kalau dia tengah berhenti ni, tengah stop? Siapa boleh fikir? Bayangkan dia tengah bergerak, lepas tu dia stop. So, laju akhir dia berapa? Ya, betul. Laju akhir dia kosong. Okey. So, laju akhir dia kosong. Okey. Yelah dia tengah bergerak, lepas tu dia stop. So, laju akhir dia kosong lah. Yang laju awal ni yang kamu kena cari. Okey. Berapa laju awal ni? So, masa dia bergerak tu, okey, dengan laju awal ni, dia bergerak, lepas tu nampak traffic light kan, dia stop. Masa dia nak stop tu, dia tekan brake selama 12 saat. So masa dia 12 saat. Okey. Jadi kita boleh kira lah laju awal dia pakai formula yang tadi tu. Okey. Formula. Okey, dia kata diberi niah pecutan. Bas itu ialah 5 km per jam per saat. So niah pecutan. Niah pecutan tu maksudnya apa? Niah pecutan. Respon. Apa maksud niah pecutan? Kalau pecutan maksudnya daripada perlahan ke laju. Kalau niah pecutan maksudnya apa? Respon. Laju ke perlahan. Okey, laju ke perlahan. So bas ni mengalami niah pecutan lah sebab asalnya dia laju kan. Dengan laju awal, lepas tu dia berhenti. Dia makin lama makin perlahan, lepas tu dia berhenti. So dia mengalami niah pecutan. Okey, so simbol untuk niah pecutan adalah sama juga A. Acceleration juga. Cuma nanti jawab tapi dia tak buat negatif nanti dalam kan cikgu kata kalau niah pecutan simbol dia negatif kan. So kat sini nanti kamu kena buat negatif negatif 5.
Okey, boleh. So, kita masuk dalam formula. Okay, apa formula tadi nak kira pecutan? V laju akhir tolak H laju awal, V tolak U per T dapatlah acceleration kan. Okay, so V. V dia berapa? V dia masa dia tengah stop, laju akhir. Laju akhir dia tengah stop. Bila stop dia kosong lah, laju akhir dia kosong tolak dengan U, laju awal tak tahu. Okay, lepas tu masa 12 saat. So dia akan mengalami niah pecutan kan. So bila niah pecutan, kamu kena buat simbol negatif Negatif, negatif 5. Dalam soalan dia tak buat negatif 5. Dia kata niah pecutan. Bila niah pecutan kamu tahulah nilai dia negatif 5. So bila masuk dalam formula kita tak kena buat negatif 5. Okey, kita dapatlah cari laju awal dia. Okey. Kan buatlah ni pecahan. Okey, per 1. Sebab sini pecahan, ni pun pecahan jugalah. Okey, lepas tu darab silang. Jadi kosong tolak U darab 1 jadilah kosong tolak U lah. Okey, negatif 5 darab 12. Dapat apa? Negatif 60. Okey, boleh tak cari U? Boleh. Dapat apa U? Yang ni U nak cari U tapi kat sini negatif So buatlah negatif U. Okey, sama dengan yang ni negatif 60. Ni kosong Ni kosong kalau pindah tak jadi apa-apa lah. Okey. So negatif U sama dengan 60. Cikgu nak U je. So kalau U je berapa? Respon. Ya, dapatlah U 60. Ya betul. Dapatlah 60. Okey, apa unit dia? Laju awal. Apa unit dia? Cuba tengok dalam soalan. Unit dia apa? Unit dia adalah ya betul, kilometer per jam. Sebab kat sini kan dia suruh ni kilometer per jam. Jadi kat sini jawapan adalah kilometer per jam. Kilometer per jam. Laju awal dia, okey. Laju awal dia 60 kilometer per jam. Dia tengah bergerak, lepas tu dia tekan brake selama 12 saat dan dia pun berhenti. So laju akhir dia kosong, okey. Macam itulah dia punya situasi dia. Okay, next. Sebuah kereta bergerak dengan laju 80 km per jam. Dia bergerak. So, yang ni laju awal lah. 80 ni laju awal. Okay, U. Okay, memecut 150 km per jam kuasa 2. So, dia memecut. Bila memecut ni adalah A, simbol A. Okay, acceleration. Selama T minit. Dia suruh cari masa. Time untuk mencapai 100 km per jam. Mencapai. Tadi awal-awal laju awal dia 80. Okey, lepas tu dia suruh kira daripada laju awal 80 hinggalah mencapai 100 km per jam. So yang ni adalah laju A akhir. Okey, VB. Okey, faham ni? Boleh. Tak faham cikgu okey. Ni lukis ni laju awal. Laju awal 80 km per jam. Faham? Lepas tu dia memecut. Memecut hinggalah laju akhir dia adalah 100 km per jam. Ni laju akhir. Daripada 80 nak memecut ke 100 tu dia akan tekan minyak selama T minit. Tak tahulah berapa minit. Dia suruh kamu cari T. So nanti dia akan mencapai pecutan sebanyak 150 km per jam kuasa 2. So bolehlah cari T. Okey, cari T. Pakai formula laju akhir tolak laju awal bahagi masa dapat pecutan. So laju akhir 100, laju awal 80. Bahagi masa tak tahu, T kan, time, dapatlah pecutan dia 150. Dia kata memecut kan, bila memecut pecutan lah. Simbol dia positif lah, 150 Unless kalau soalan tu kata niah pecutan. Niah pecutan kena buat simbol negatif. Okay, boleh tak cari T? Sebelah kiri pecahan, sebelah kanan pun buat pecahan. Lepas tu darab
Silang. Okey. Ni kita boleh selesaikan ni. 100 tolak 80 berapa? Respon. 100 tolak 80. 20 kan. So 20 per T sama dengan 150 per 1. Okey, lepas tu darab silang. 20 darab 1, 20 lah. 150 darab T dapat 150 T. Dapat macam ni. Kita nak cari T kan. Okay, kita letaklah belah kiri. Jadi kalau kita tukar tempat. Ni tukar tempat. Okay, tukar tempat. Jadi 150 T sama dengan 20. Cikgu tukar tempat je. Okay. Lepas tu nak cari T. T letak belah kiri. Ni kanan 20. Ni 150 ni. Macam nak buat ni? 150 T tu maksudnya 150 darab T So kamu nak cari T. Masa nak pindah 150. Kalau sini darab, so bila pindah jadi apa? Bahagi. Ya betul. Okey. 150 kan. Sebelah T ni sebelah darab dengan T. Jadi nak cari T. Jadi 20 bahagi 150. Okey, berapa 20 bagi 150? Kira dah berapa? Oh, dia dapat. Ya. Okey. Betul lah. Okey, dapat berapa T? Bagilah. Okey, cuba bagi dapat berapa? 20 bagi 150. Kita dapat perpuluhan Kalau perpuluhan, kalau buat pecahan berapa? 2 per 15 kan? Okey, 2 per 15. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya T ni. T apa sebenarnya ni? Yang kamu dapat masa ni. 2 per 15 saat ke? 2 per 15 jam ke? 2 per 15 minit? Kalau ikut logik lah. Kamu dapat masa ni dalam apa sebenarnya? Cuba fikir. Minit Ya ke minit? Cuba tengok balik. Kenapa ni? Hilang juga whiteboard. Allah. Ya, sebenarnya dalam jam yang kamu dapat 2 per 15 tu, itu sebenarnya dalam jam tau. Dalam jam. Sebab apa dalam jam? Sebab mana Cik Gio tadi? Dah tahu mana ni. Ini. Okay, kenapa dalam jam? Sebab ni sekejap lah. Dia patah balik. Aduh. Okay ni. Okay, kenapa dapat 2 per 15 dalam unit jam? Sebab masa kita masuk dalam formula, kan yang apa? Laju akhir tolak laju awal. Kamu tengoklah. Laju akhir kan kamu pakai berapa tadi? 100 km per jam. Kan? 100 km per jam. Kita buatlah kat sini 100 km per jam. Lepas tu tolak laju awal. Kamu 80 kan? 80 tu apa? 80 km per jam. Per jam. Jangan. Lepas tu bahagi dengan masa tak tahu. Lepas tu dapat pecutan dapat berapa? 150 km per jam kuasa 2. Semuanya jam. Perasan tak? Ni jam, ni jam, ni jam. So kalau dah jam, mestilah T ni kamu dapat dalam jam sebenarnya. Okay, kamu dapat dalam jam. Ni faham tak yang ni? Boleh? Sebab dalam formula pun masa kamu nak kira, dia semua unit jam kan.
kilometer per jam kan, jam. Yang ni pun kilometer per jam kan, jam-jam juga. Ini kilometer per jam kuasa 2. Masa dia pun jam. Jadi mestilah T ni kamu dapat dalam jam. Jadi kalau 2, maksudnya kat sini kamu dapat 2/15 jam. Okay, jam. Jam. J, jam. Okay. Soalan nak jawapan dalam minit. Tukar kepada minit. 2/15 jam tukar ke minit. Berapa? 13 minit. Tak. Ya, 8 minit. Okey, macam nak dapat tukar ke minit? Kamu tahu kan 1 jam bersamaan dengan 60 minit. So kalau 2/15 jam, berapa minit? Jadi kamu mestilah buat. Kan cikgu kata kalau tak tahu nak buat operasi apa, kamu susun kan jam-jam, minit-minit. Lepas tu kamu susun. Bawah tu buat operasi darab, atas tu buat operasi bahagi. Jadi 2/15 darab 60. Berapa? 2/15 darab 60. 2/15 darab 60. Dapatlah lah 8. Nanti 8 bahagi dengan 1. Dapatlah 8 kan. So jawapannya 8 minit. Sebab tu jawapannya 8 minit. 8 minit. Boleh. Ya betul 8 minit. Okey. Dah faham dah? Okey, next. Okey, soalan last nombor 5. Sebuah kereta api bergerak dengan laju 300 km per jam. Dia bergerak tengah bergerak. So kalau bergerak ni laju awal U, kemudian diperlahankan. Diperlahankan kepada 120 km per jam. So diperlahan, asalnya laju lepas tu perlahan. So diperlahankan kepada, so ni laju akhir. Masa dia nak perlahankan tu, nak tekan brake tu selama T saat. Dia suruh cari T. Okey, diberi niah pecutan kereta api tu ialah 2.5 meter saat kuasa 2. Niah pecutan. So ni simbol A lah, acceleration. Tapi nanti dalam formula buat simbol negatif sebab niah pecutan. Okey, macam nak buat ni? Dia nak apa ni? Sekejap. Okey. Kamu nampak tak? Dia punya unit dia lain-lain. Kalau tadi, sekejap. Dia kan bila masuk dalam formula fizik kan, unit dia, formula fizik pula. Formula apa ni? Formula ni, nak kira pecutan dia, formula dia mesti kena, unit dia semua kena seragam, kena sama. Contohnya lah. Sekejap. Kenapa cikgu punya ni? Mana pergi benda ni? Ya Allah Tuhan. Okey, macam tadi kan. Macam tadi. Unit dia semua sama. Tengok Macam laju awal dia kilometer per jam. Laju akhir kilometer per jam. Dapatlah pecutan dia kilometer per jam kuasa 2. Semua sama kan. Kilometer. Lepas tu masa dia jam. Sama. Okay. Kalau macam ni okey lah. Boleh masuk dalam formula kan. Boleh cari jawapan. Nanti jawapan dia okey. Tapi yang nombor 5 tu pula. Dia lain sikit. Okay, kenapa lain? Sebab pasal tak kat sini? Kat sini kilometer per jam. Kat sini kilometer per jam. Kan laju awal kilometer per jam. Laju akhir. Laju akhir kilometer per jam. Tiba-tiba dapat dia punya niah pecutan dia. Meter per saat kuasa 2 pula. Kan lain. Ni kilometer. Tiba-tiba yang ni meter. Yang ni jam. Tiba-tiba yang ni saat. So kita kena selaraskan semua unit. Bila kita nak selaraskan, kita buatlah unit yang ni. Meter per saat kuasa 2 ni. Jadi kan yang 300 km per jam ni kena tukar ke unit meter per saat. Yang kilometer per jam ni kena tukar juga ke unit meter per saat. Boleh? Kita kena selaraskan unit dia. Baru kita boleh masuk dalam formula. Faham tak? Okay, so benda tu pun kena hati-hati juga, okay? Alamak, kenapa dah ni?
Sekejap. Tak boleh lah. Dah. Okey, jadi kan 300 km per jam. Tukar ke unit meter per saat. Sebab kita nak selaraskan semua pakai unit meter per saat. Sebab ni dia bagi niah pecutan dalam meter per saat kuasa 2 kan. Meter per saat kuasa 2 ni. So kita kena selaraskan semua unit. Jadilah meter dengan saat lah. Okey, saya nak tukar 300 km per jam nak tukar ke meter per saat. Okay, caranya adalah 300 km berapa meter? Respon. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 kilometer bersamaan dengan apa? Betul lah kan? 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. So kalau 300 kilometer. Ya, 300 apa ada yang jawab 30,000, ada yang jawab 30,000. Satu kilometer bersamaan dengan apa ni? 1 kilometer. Satu kilometer bersamaan dengan 1000 meter. So kalau 300 kilometer, 300 darab 1000. Bisa 300,000 kan? 300,000. 300,000 meter. Okay, so masuk kat sini 300,000 meter. Okay, bahagi dengan, tukar pula. 1 jam berapa saat? Respon. 1 jam ada berapa saat? 1 jam ada berapa saat? Tu 1 minit. 1 jam berapa saat? Okay, kamu tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit kan? Ni kamu tahu yang 1 jam 60 minit. Okay, kita tahu 1 minit 60 saat. Okay, 1 minit ada 60 saat. Dalam 1 jam ada 60 minit. So 60 minit berapa saat? 60 minit berapa saat? So 60 darab 60. 3,600. 3,600 saat. So dalam 1 jam ada 3,600 saat. Boleh? So dalam 1 jam ada 3,600 saat. Ni jam ni 300 km per jam. Maksudnya ni 1 jam tau. So 1 jam ada 3,600 saat. Jadi bahagikan 300,000 bahagi dengan 3,600. Berapa? Dapatlah. Berapa dapat? 300,000 bahagi dengan 3,600. Dapat 83.33. Kita ambillah 2 tempat perpuluhan. 83.33 meter per saat. Ni. So dapatlah tukar ke unit meter per saat. Jadi ni adalah laju awal. Okay, laju awal. Okay, U. Cikgu buatlah laju awal. Ni adalah laju awal. Okay. So dapat 83.33. Cikgu buatlah 83.33 meter per saat. Okay. Boleh. Okay, next. Yang laju akhir ni pun sama juga. Laju akhir yang ni. Yang 120 km per jam pun kena tukar ke meter per saat. Jadi tukarlah 120 km per jam. Tukar ke meter per saat. Jadi 120 km berapa meter? Respon. Dah kira dah. Okey, 120 km adalah 120,000 meter. 1 jam ada 3,600 saat. Okey.
Jadi 120,000 bahagi dengan 3,600 dapatlah 33.33 meter per saat. Okay. So laju akhir dia 33.33 meter per saat. Cikgu nak tukar ke meter per saat sebab dia punya jawapan apa? Niah pecutan ni dapat dalam meter per saat. Kan meter per saat kuasa 2. So unit kena selaras. Dia mana boleh tak sama unit semua kena sama baru boleh selesaikan dalam dalam formula dia. Okey. Unit kena sama semua. Okey, jadi kita pun bolehlah kira. Okey, so formula nak kira pecutan apa? Laju akhir tolak laju awal bahagi masa dapatlah pecutan kan. Pecutan. Laju akhir dia berapa tadi laju akhir? Laju